Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Buku teks Bahasa Melayu tahun 5 muka surat 90. Dalam bidang menulis kita pada hari ini, kita akan melihat satu tajuk Wira dan Wirawati Negara. Okey, pada kali ini kita akan lihat wira-wirawati yang selalunya tak orang ceritakan, ataupun kalau kamu lihat perkataan di sini, tidak didendang. Apakah maksudnya tu? Iaitu orang tu dia buat kerja tapi membuat kebajikan tetapi ikhlas tanpa perlukan orang lain tahu apa yang dia buat. Sebelum tu kita lihat dulu gambar ini. Okey, gambar-gambar ini adalah orang yang melakukan kebajikan juga. Bukanlah saya kata mereka ni tidak elok, tapi berbeza dengan yang ini, mereka ni dikenali, seperti Ustaz SB Liu, dan yang ini kita panggil Kuan Chi Heng, ataupun dikenali dengan nama Uncle Kentang. Kamu boleh search ya. Ni Ustaz SB Liu pergi ke Palestin ya untuk membantu mereka. Mereka ini bukan nak menunjuk-nunjuk melakukan kebajikan, tapi mereka cuba mewar-warkan apa yang mereka buat ni supaya sekiranya ada orang lain ingin membantu, boleh juga menyumbang melalui mereka ni, individu-individu ini, pertubuhan-pertubuhan mereka, dan mereka akan gunakan wang itu untuk kebajikan, kerana tak semua orang dapat melakukan seperti yang diragukan ini. Seterusnya dia benar dicontoh pada orang lain ya, bila orang tahu. Okey, mari kita lihat kita punya topik hari ini. Kita baca dulu. Farisha mencari maklumat tentang anugerah My Hero. My ini merujuk Malaysia, hero maknanya orang yang hebat. Dalam laman sesawang Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Ini kononnya adalah tangkap layar laman sesawang itu ya, laman web. Anugerah My Hero diperkenalkan pada tahun 2014 bagi mengiktiraf wira dan wirawati. Wira merujuk pada lelaki, wirawati perempuan yang tidak didendang. Maknanya orang tak tahu pun dalam masyarakat. Namun begitu mereka aktif berbakti walaupun tidak didendang tadi dalam pelbagai cara demi keperpaduan dan keharmonian kaum di Malaysia. Okey, kita tengok siapakah beliau. Abdul Mohsin daripada Kedah. Seramai 10,000 orang murid mendapat manfaat daripada tuisyen bahasa Melayu beliau secara percuma, tiada bayaran. Majoriti murid, kebanyakan murid daripada kaum Cina dan India, walaupun dia seorang Melayu. Usaha ini dapat memartabatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid bukan Melayu. Okey, orang bukan Melayu biasanya mereka ada bahasa mereka sendiri dan mereka lebih cenderung untuk berbahasa menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi, hari ini kalau kamu lihat, pada pendapat saya, saya berpandangan bahawa kita hendak melatih cara kita memberikan pendapat. Okey? Dan kemudian kita tulislah. Daripada yang kita baca ini, apakah pendapat kamu? Saya beri contoh ya. Pada pendapat saya, usaha Encik Abdul Mohsin terpuji kerana sanggup berkorban tenaga dan kos, kerana dia buat secara percuma ya, untuk memberikan perkhidmatan tuisyen percuma kepada murid pelbagai bangsa, iaitu bukan sahaja orang Melayu tapi orang Cina dan orang India serta orang-orang lain yang berminat. Jadi bagus beliau ini, Abdul Mohsin ni, kerana beri perkhidmatan percuma sahaja, tak ada orang suruh pun. Jadi kita tengok yang kedua, Encik Tan Bee Seng daripada Pahang. Siapakah beliau? Mari kita baca sedikit biodata dia. Beliau membesarkan 11 orang anak angkat pelbagai kaum dan agama daripada keluarga yang susah. Kejayaan yang dicapai oleh anak angkat memberikan kepuasan kepada beliau. Dia tak kira siapa, dia tak kira agama, dan dilihat mereka daripada keluarga yang susah, dia telah membesarkan seramai 11 orang anak yang tiada pertalian darah daging dengan beliau.
Jadi apakah pendapat kamu dengan kebajikan yang dilakukan oleh Encik Tan Bee Seng? Kita boleh buat. Saya dah ada di buku teks ni ada panduan. Apabila kita nampak sempang-sempang seperti ini, kita boleh tambah beberapa perkataan seperti kata-kata kata nama, kata adjektif untuk melengkapkan rangkaian perkataan ini. Kata adjektif seperti beliau merujuk kepada orang. Kata adjektif seperti yang ada kata penguat seperti sangat bagus, baik dan seterusnya. Mari kita cuba dulu ya. Okey. Pada pandangan saya, tempat kosong, sumbangan. Okey, sumbangan apa yang dilakukan? Sumbangan ikhlas. Okey, saya lupa sebut, tak semestinya kita isi sesuatu. Ikut apa ayat yang kita cuba bina. Siapa yang memberi sumbangan ikhlas ini? Encik Tan Bee Seng. Kita boleh menggunakan perkataan beliau untuk merujuk kepada Tan Bee Seng ini. Jadi kita boleh tambah perkataan beliau di sini. Kebajikan, apa kita boleh buat? Sumbangan ikhlas beliau adalah, kita tambah sini, adalah, saya padam ni sebentar. Adalah satu usaha. Usaha apa? Usaha kebajikan tadi. Ya, usaha kebajikan. Kebajikan yang, kita tambah lagi sikit, yang sangat mulia. Titik. Kongsi. Siapa yang berkongsi? Encik Tan Bee Seng. Kita sambung lagi sekali. Okey. Dengan perkataan beliau. Okey. Beliau. Kongsi boleh jadi berkongsi. Rezeki. Okey. Bantu. Macam mana kita nak bina ayat? Berkongsi rezeki dengan membantu membesarkan, seperti kita lihat di sini, membesarkan 11 orang anak pelbagai kaum daripada keturunan susah. Jadi kita boleh tulis di sini dengan membantu membesarkan di sini, membesarkan anak-anak angkat sebab ramai ya. Anak-anak angkat daripada keluarga yang susah. Pelbagai kaum. Jadi daripada situ kita dapat bina ayat menjadi pandangan kita. Seterusnya kita lihat di sini, Puan Angela Devi Aryan daripada Negeri Sembilan, negeri kita sendiri ya. Beliau pengasas Persatuan Kebajikan Vinashini yang membantu orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas. Beliau berbakti tanpa mengharapkan balasan dan penghargaan. Sebab tu orang tak tahu dia. Sebab dia ikhlas melakukan kebajikan. Jadi kita mulakan dengan pada pendapat saya. Apa pendapat kamu dengan kebajikan yang dilakukan oleh Puan Angela? Kita ulang balik seperti yang tadi.
Dia melakukan sesuatu, jadi ia adalah sumbangan. Sumbangan beliau terhadap siapa? Kita lihat di sini, terhadap orang kurang upaya kan? Orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas merupakan apa? Sifat yang apa? Sifat yang apa? Cuba kamu fikir. Sifat yang terpuji, yang patut dicontohi. Okey, cikgu perasan ada satu kesalahan yang cikgu buat. Maafkan saya. Yang ni kita buanglah satu. Sifat yang terpuji. Kerana di sini kita dah tulis satu lagi yang. Okey. Sifat terpuji. Ya. Puan Angela ni melakukan kebajikan kepada orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas tanpa harapkan balasan. Lihat pula Puan Wong Siu Sin atau Dolly daripada Sabah. Apa yang beliau lakukan? Beliau giat menjalankan aktiviti kebajikan masyarakat pelbagai kaum dan agama dengan sumber kewangan sendiri. Dia keluarkan duitnya sendiri tanpa minta siapa-siapa. Kebajikan dihulukan termasuklah membantu masyarakat susah di kampung. Maknanya Puan Wong ni menumpukan orang-orang susah yang tinggal di kampung. Mari kita lihat apa ayat yang kita boleh buat. Saya berpandangan bahawa apa yang dilakukan? Aktiviti kebajikan. Dia lakukan kan? Aktiviti kebajikan yang sambung di bawah dilakukan oleh beliau. Adakah ianya baik? Sangat baik. Kita letak kata adjektif sangat baik. Kerana apa? Demi kesinambungan hidup golongan, ataupun sebab dia tulis ni masyarakat. Kita ulang semula. Masyarakat susah di kampung. Dia keluarkan duit dia sendiri. Mungkin dia tolong belikan barang harian untuk mereka. Jadi kita telah menulis ayat untuk memberikan pendapat kita terhadap kebajikan-kebajikan 3 orang yang terdapat dalam muka surat 90 ini. Okey, sebagai latihan, cikgu ada beri lembaran kerja dan cikgu nak kamu tulis pendapat kamu terhadap Puan Angela dan Encik Tan Wee Seng ini ya. Kemudian kalau ada soalan boleh tanya saya dan cuba tulis berdasarkan penerangan cikgu ini. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum.